Baik, kita lihat chapter 5 array. Ni nota by Cik Faizal dia nota yang dibangun oleh beliau sebelum ni lah. Okey, kita lihat next. Content dia, definition dia. Kita lihat apa definisi kepada array. Kita nak initialize array itu macam mana. Kemudian kita gunakan arrays dalam function. Okey. Dan macam mana kita nak masukkan data dalam array. Okay, nak masukkan data, kita nak akses data tersebut, array, dan paparkan content of array. Kita ada 1D array, 1D, satu dimension array. Kita ada multi-dimensional array. Okay, multi-dimensional ni array ada lebih daripada satu lah. Paling basic adalah 2x2 array. Okay, kemudian kita ada string. Kita lihat pada string. String adalah dia string juga. Array itu pun boleh dijadikan string juga lah. Dan kita ada string function. Apa yang boleh kita buat kepada string function? Kita lihat tak? Sebelum ni kita dah guna max.io, max function kan? Untuk nombor, kita ada power, kita ada square root. Itu adalah function-function yang digunakan pada integer, pada number. Pada string pun kita ada function dia sendiri. Untuk apa? Ada So kita lihat definisi array. Jadi learning outcome samalah dalam RPP kita. Awak boleh able to apply array in C programming. Right, assignment awak, project awak banyak guna array nanti kan. Sebab ada nak simpan rekod, nanti awak kena applykan array. Okay, fahamkan konsep array dan juga application yang kita boleh gunakan lah guna array. Okay, definisi array ni, array is collection of a fixed number component of the same data type. Bayangkan array ni tindanan bahasa Melayunya. Array ni tindanan. Tindanan stack tindanan. Macam dalam buku kan. Dalam buku tu awak di library tu ada bertindih-tindih. Itulah dia panggil tindanan. Array ni dia definisi dia collection of fixed number. Bermaksud tindanan ni, array ni dia jenis yang samalah. Contoh kalau array awak integer integer 6, semua data dalam tu, semua value dalam tindanan tu adalah jenis integer. Dia tak boleh campur-campur tak boleh dalam kotak yang pertama ni ada float, kotak yang kedua ni ada integer, ni ada double, tak boleh. Semuanya mesti sama jenis. Untuk dimension ke sini same data type. So kalau lihat kat sini macam laci ni, Amari ni, ni sebenarnya kalau ikutkan shuttlecock, racket, net, ni set of apa dia? Badminton punya game lah. Maksudnya dia tak ada pun masuk bola sepak, alatan lain. Maksudnya mesti sama jenis. Okey. Tapi dalam programming kita data type tu mesti sama. Okey. Untuk declare array kita kena buat apa? Ini dia. Data type, number of array. Data type ni lah, sama ada integer, double, dan ada nama dia. Kemudian ada kat sini pembaharuan dia apa kelas? Dia ada square ni, bracket. Square bracket ni bermaksud apa? Size of array. Ingat tak sebelum ni kita dah buat integer A kan? Integer A dalam RAM dia akan buat satu rumah untuk dalam RAM dia adalah satu ruang kat situ A A ni adalah untuk alamat kepada A ni. Cuma kalau array ni dia berbeza sikit. Dia akan menggunakan banyak ruang. Setiap ruang ni dia declarekan sebagai array untuk simpan value yang sama, right? Value yang sama dan dia dalam penunjukan yang lebih daripada satu. Kalau simpan data satu je tak perlu array, kan? Lebih daripada satu data kita akan gunakan array. Itu maksudnya. Jadi macam inilah, awak nak bayangkan ada laci ni, awak nak simpankan satu nombor, so tak perlu pakai array, pakai integer A cukup. Tapi kalau nak simpan dalam size lebih daripada satu value, A itu ada simpan nombor 2, ada simpan nombor 6, A itu sendiri, kan? Biasa simpan satu je kan, tapi ada simpan boleh lebih daripada satu. Itu kita jadikan dia array. Jadi kalau kita lihat kat sini, setting alatan sukan badminton, ada racket
Ada net. Jadi kalau kita kata ambil net. Dia kata net. Net kat mana? Net dekat laci yang pertama. Contoh laci yang pertama, biasa pertama bawah kan. Laci yang kedua lah. Laci yang kedua. Itu net. Nampak? Cara kita access macam mana kelas? Kita beritahu kan lokasi laci tu kat mana. Itu cara kita nak access. Kalau nak simpan pula, okey, nak simpan apa? Simpan raket. Okey, raket masukkan dekat laci yang ketiga. Yang ini, 3. Okey, laci ketiga, masukkan raket. Alright. Cuma dalam komputer dia berbeza Dalam komputer dia mula pada 0, 1, 2, 3. Cuma esok awak tanya adik awak, abang ni simpan raket kat mana? Raket simpan kat laci kosong. Agak dia tahu tak laci kosong mana? Walaupun laci awak tu ada 4 ni, laci kosong. Tapi kalau logik dia akan kira lah kosong mesti daripada bawah kan. Tapi jarang orang sebut laci kosong. Laci nombor 1. Kita mengira nombor 1. Cuma komputer dia akan mula daripada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Right. So kita tahu, kita boleh simpan, kita boleh panggil. Dan semuanya adalah jenis yang sama, set yang sama, right? So ni cara tulis dia. Alright, let's say we have drawer contain badminton item, badminton item, name storage. So kita namakan drawer name sebagai storage. Storage. So we declare array storage as storage. Nama dia storage. Kemudian kita ada square bracket ni. So kita namakan apa? Storage. Kemudian ada square bracket. Ada beritahu tak berapa size storage ni? Yang ini kita tak define size dia. Size dia boleh jadi unlimited. Okay, kalau tulis macam ini bermaksud kita tentukan tak size dia? Tak tentukan. Bermaksud size laci tu unlimited. Boleh tak banyak lagi, alright? Cuma kalau kita letak storage 4 macam ini, bermaksud kita tahu ruangan storage ni hanya boleh simpan 4 value saja. Ya, 4 value saja. Saya nak simpan value ke-5, boleh tak? Tak boleh, tak masuk. Sebab memang kita peruntukkan hanya 4 saja. Okey, itu cara declare dia. Jadi kalau storage ni kita namakan integer, kita declare lah integer storage 4. Maksud storage boleh simpan nilai integer sebanyak 4 nombor sahaja. Right. Kalau kita buat float storage, float storage yang menyimpan nilai float sebanyak 4 nombor float sahaja. So kita initialize dia, kita mula dari atas lah, tak kisahlah bawah ke atas. Yang penting kita tahu mula mesti ada kosong. Storage yang mula kosong, storage 1, storage 2, storage 3. Okey, kalau lihat ke sini, array start count from 0. Ingat untuk array dia mesti mula count from 0. Kita tahulah storage kosong, mana lokasinya kita tahu, mana kita nak ambil, kita nak simpan data pun kita tahu macam mana kita nak tulis, kita nak access nama dia, nak access nama storage tu. Okey, kita tengok next contoh. Ini dia. Okey, kalau lihat kat sini, element of array maksudnya apa? Element of array ini adalah element content dia. Isi array kita panggil element, right? Isi apa yang ada duduk dalam array kita panggil element. Ini storage lah, alamat dia dari 0 sampai 3 sebab kita tahu size of array 4. Start from 0 until berapa? Until 3. Kenapa until 3? Sebab kita kenalah 4 tolak 1 kan. Sebab apa 4 tolak 1? Sebab kita mula daripada 0. Simple automatic dia. Alright. Array name, storage, kita pun boleh tulis macam gini pula. Ini. Okay. Ini cara kita tulis direct value. Pernah lihat tak? Kena sebelum ni kita buat macam ni. Integer A sama dengan 2. Pernah buat tak? Pernah kan? Biasa kita declare. Biasa buat macam ini kan? Integer A. Ataupun nak buat macam ini. Ini saya nak bandingkan dengan yang ni contoh dulu kita dah belajar macam ini kelas. Kita direct declare integer A. Habis. Kemudian kita buat minta user masukkan kan? Cin A. Biasa buat kan?
Minta user masukkan ke dalam value A. Buatlah ayat hello, sila masukkan one integer. Kau masukkan in A. Ini satu kaedah. Ada lagi kaedah sebelum kita buat integer A. Ini adalah cout A. Paparkan A. Ini pula integer A sama dengan 2. Pernah kan? Kita declare value terus. Kita nak buat value terus. A sama dengan 2. Kemudian kita buat cout terus. Cout A. Ini yang kaedah nombor 2. Nombor 1. Ada yang juga macam ini kan? Integer A. Habis. Kemudian kita buat macam ini. A sama dengan 2. Pernah kan? Pun boleh kan? Ni maksudnya kita initialize value kepada A. Kemudian kita cout A. Right. So untuk array, kalau kita nak assign terus value, kita boleh buat macam ini integer A size berapa? Saya nak size dia 2. Bermaksud array ni boleh simpan berapa nombor kelas? 2 nombor. Jenis nombornya adalah jenis dia, data type. Integer saja sebab apa? Sebab integer. Jadi cara tulis dia saya nak assignkan. Adakah saya tulis macam ini? Tulis. Adakah saya tulis 2? Tak boleh Tak boleh sebab dia berbeza dengan yang A ini. Sebab ini adalah jenis array. So macam mana nak buat? Buat macam contoh tadi. Dia perlu letak curly bracket. Letak dalam ni saya nak masukkan 2 nombor Saya masukkan nombor 2 dan saya nak masuk koma, saya nak masukkan nombor 3. Letak curly bracket, semicolon. Ini cara kita assign value ke dalam array secara terus. Semua konten dalam A tadi, array of A. Okey, nampak bawah tu juga bawah ni lihat. Dia ada 4, bermaksud dia masukkanlah 4 value. Pertama shuttlecock ni, racket, net dengan bandage. Ada 4 item kan? Masuk ke dalam storage. Dan kalau ikut macam ini, agak-agak storage awak ni jenis apa? Integer ke string? String lah sebab dia boleh simpan ada teks ni. Teks dia simpan sebanyak 4. Right, next. Array initialize. An array allow you to store and work with multiple value at the same data type. Ni kelebihan dia. Kita boleh gunakan satu variable tapi ada banyak value dalam tu. Multiple value of the same data type. Faham yang ni Faham tadi? Saya kata macam A tadi, satu je variable ni tapi dia ada banyak value dan banyak data tapi type ni satu. Itu tetap integer. Ni kita dah ke arah macam database sikit, macam Excel kan. Data tu dah boleh banyak dah. Okay, an array works like variable that can be stored a group of value all the same time. Betul lah Dia works like variable kan, macam variable kan. Betul, cuma dia boleh simpan banyak value dan sama data. Okay, two type of array in C programming. One dimensional, ni one dimensional, dan dia juga boleh jadi multi dimensional array. Alright, multi dimensional array maksudnya dia lebih daripada satu array lah. Dia boleh jadi kolom baris dan kolom, macam matrix. Okay, tu dia advanced sikit. Matrix. Ingat lagi tak matrix? Kan ada baris dan kolom nombor, matrix. Belajar kan dulu? Ada dalam maths macam matrix. Ada 2x2 kan, 3x3. Alright, declare an array for statement below. Alright, ni dia kata the mark of 5 student content 85, 867 ni ada berapa value ni kelas? 5. Dan dia float ke integer ni? So integer. Jadi kita dapat tahu ini adalah markah. Jadi kita nak define integer markah, marks dan masukkan sekali value dia 86 ni. So ada size dia ada 5. Ada jawapan dia tak? Okey, ni so answer integer marks, 5, atau letak value dia. Dia dah masuk terus dalam ni dalam rumah array ni. Biasa buat design macam inilah. Macam ini. Dia ada nama dia mark. Kosong ni, address kosong 1, 2, 3, 4, 5
Dia adalah nilainya sini 85, sini 67, sini 45, 23 dan 40. Okey? Itu cara dia. Okey, nombor 2. Fire alarm contain 3 character. Ada 3 karakter fire alarm. Dan nombor 3, a group of float number name cost. A group of float numbers name cost. Yang nombor 3 ni dia tak cakap size dia apa. So kita boleh buat umum saja, bermaksud infinity lah, unlimited. Kita lihat yang fire alarm. Okey, karakter fire 3. Ingat tak kelas, kalau sebelum ni kita buat contoh apa? Karakter A, bermaksud dia boleh simpan berapa banyak kelas? Cara tulis, saya nak simpan A ni, simpan huruf S. Macam nak tulis? Double quote ke single quote? Single quote S. Macam ni. Single karakter karakter A simpan S. Tapi macam mana yang fire ni nak simpan 3 karakter? Itu cara dia, kita boleh buat. Contoh fire ni nak simpan 3 karakter ABC. Jadi kita boleh buat karakter fire sama dengan ini A, B, C. Betul. Alright. Ini kalau kita nak directly masukkan value 3 value ke dalam karakter fire. Yang nombor 3, group of float number name cost. Cost. So ada size tak dia cakap? Tak ada. Okey kelas, kalau yang ini kita buat nombor 1 ni. Kalau saya buat ini salah tak? Kalau saya buat integer mark. Kalau tak letak value lah. Contoh ni tak ada. Dia kata je untuk bakal diletakkan 5 value. Tapi kita define yang ni integer mark 5 atau tapi saya buat ni juga. Salah tak? Tak kisah Sebab ini maksudnya saya tak tentukan saiz dia. Dia boleh lebih daripada 5 dan sebagainya. Ini cara kita declare saiz. Dan nanti nota masukkan satu-satu ada tak? Okey. Ini lebih pada latihan. Saya tengok nota dia. Okey. Saya nak tekankan lagi satu. Nota ni nampak ni simple sikit. Okey, kelas yang ni. Tadi kita ada integer apa tadi? Marks. Okey, mark. Saya buat 5 saiz dia. Alright. Kemudian saya nak kita nak masukkan terus set value. Saya masukkan 20, 50, 40, 50, 60. Ada 5 Okey. Elemen ini kelas, elemen ke berapa kelas? Ini elemen ke berapa? Elemen 0 tahu 0, 1, 2, 3, 4. Alright, saya nak contohlah saya nak buat kata saya nak ubah elemen nilai 20 ni, iaitu elemen 0 ni kepada nilai baru. Nilai dia 100. So macam mana kita nak buat? Macam mana? Ini cara kita assign value. Ingat tak sebelum ni kita buat A sama dengan 2 kan? Tapi macam mana kita nak access elemen? Tadi ini kita insert all the value into the array. Now kita nak access elemen dalam ni. Saya nak ubah nilai 20 ni, elemen kosong ni kepada nilai 100. So macam mana? Saya buat macam inilah. Mark kosong sama dengan 100. So boleh tukar tak sini? Kita akan bertukar Boleh ni kita access elemen dia ni. Boleh, apa beza kelas? Apa beza ini dengan ini? Ini kita declare. Declare. Bawah bukan declare, bawah kita assign value. Bezanya apa? Awak nampak tak ada curly bracket ni? Ni. Ni curly. Jadi tak ada curly bracket. Ni terus masukkan value. Boleh tak kita koma? Tak boleh. Sebab kita hanya assign
indeks ataupun elemen 0 sini. Faham Kalau kita nak ubah elemen 3, bolehlah terus mark 3 sama dengan 10. So di sini dah bertukar sini 100, sini dah jadi 10. Dalam memori tu, dalam memori komputer dah bertukar. Kalau saya buat mark 5 sama dengan 10, error ke tak error? Dalam ni 5 dah tulis error sebab kita dah cuba akses indeks yang kelima. Sedangkan saya sampai memang 5 tapi kita mula kosong sampai 4. Faham Okey kelas, macam mana kita nak paparkan? Macam mana kita nak read? Tadi kita assign value. Now kita nak read pula. Read value of array. So macam mana? Kita just cout. Macam mana? Saya nak baca elemen 2 ni. Mark elemen 2. Okey. So dia akan keluar nanti kat sini nilai 40. Boleh? Macam mana nak assign keseluruhan, macam mana nak isi satu-satu, ataupun kita nak baca dia. Okey, ni cara yang ini kelas. Nampak 20, 30, 40, 50, 60. Boleh tak saya buat macam ini? Saya buat macam ini. Ni satu kaedah lagi. Kita buat integer mark size 5. Habis saya tak assign value siap-siap. Saya buat kat bawah ni. Mark 0 sama dengan 20. Mark 1 sama dengan 30. Boleh tak? Boleh kan? Jawapan dia tetap sama. Ini saya teruskan sampai nombor 4. Saya masukkan last kali 60. Dia akan sama juga dengan yang ini. Faham kelas? Dia akan sama. Cumanya saya tulis satu-satu. Mana yang senang? Nak tulis serentak ke satu-satu? Serentak kalau kita dah tahu value. Kalau tak tahu value, kita boleh guna cin. Ingat tak cin kelas? Minta user masukkan cin-kan ke dalam mark 1. Markah kedua mark 2. Markah pertama mark 0, markah kedua mark 1. Okey kelas. Contohlah kalau array saya ni ada, let's say saya ada integer mark 100. Macam mana kita nak set up kelas? Semua konten 100 ni. Nak buat satu-satu, set out mark 0, set out mark 1, set mark sampai 100. Dia tu orang nak copy paste. Nak keluarkan all elemen array ni. Set out all. Shortcut terus set out all. Boleh panggil function call, buat satu function baru, nama dia display all. Tapi display all tu kena selesaikan lagi. Ada program dia, apa dia? Apa dah belajar ni, teknik apa? Apa? Bab apa dah belajar? Apa istilah ni? Nak baca daripada mula sampai habis ni. Guna loop. Apa loop dia? For. Kan? Kita contoh logiknya. Ini saya terangkan ni, mungkin ada nota dah ada cerita dah. Saya nak nampak gambar ada. Contoh, kita buat. Contoh dalam mark 100 ni ada value tau. Dah ada value dah, orang isi kat atas. Macam ni kita nak paparkan value dia. Kita buat macam ni. For integer I. I boleh daripada kosong ke satu? Kosong. Sebab kita tahu elemen array boleh daripada kosong. I boleh daripada kosong. I kurang berapa? Kurang sama dengan ke kurang saja? Kita nak baca sini, elemen kita boleh daripada kosong hingga berapa kelas? 100 99. Jadi cukuplah I kurang 100. Betul tak? Kan? I kurang 100. Dan di sini apa? I tambah 1, I plus plus lah. Kan? I plus plus. Ini semikolon
adalah ini. Cout apa kita buat? Elemen apa? Kita keluarkan I. Elemen I, letak sikit double dot. Apa dia? Tulis sini. Macam ni. Sini. Apa nak tulis sini? I. Nak keluarkan value marks ni. Dia mula pada kosong. Mark dalam ni kosong. Jadi keluar kosong semua. I lah. Sebab I kan berubah kan. I berubah. I kan dia looping nanti. Dalam ni kan proses dia looping. Dia akan looping ni. Looping apa? Looping 100 kali loop. Okay. Dan I berubah kan. Mula I kosong, I 1, I 2, I 3. Nanti awak nampak lah. Kali ni saya jumpa tambah ENDL ENDL supaya nanti awak punya output tu semua ke bawah. Elemen I, apalah value dia akan keluar semua. Alright, ni teknik kita. So array banyak guna looping ya kelas. Sebab apa kena guna looping? Sebab array awak tu panjang, ada value yang banyak. Jadi takkan nak satu. So kita kena guna looping. Right, next kita tengok initialize array. Fire tadi dah. Okey, ni exercise sikit. Tentukan sama ada array ni valid ke tak valid. Ini jadi apa ni kelas? Integer list 75. Betul tak betul ni? Ini bukan array Ini define variable biasa. Nama macam num1, num2 tadi. Ini biasa So ni bukan array. Integer size. Ni pun betul ke? Bukan array kan? Ini declare variable biasa. Yang ni boleh tak? Ini betul list size. Size ni kalau sebelum ni awak dah buat size ni sama dengan 5, bermaksud double list size ni 5 lah. Okey? Dia tak mestinya awak buat contohnya integer A dalam kurungan ni 5. Tak mestinya Ini boleh jadi nilai lain. Awak boleh jadikan dia variable juga. Contoh awak dapat apa? Integer size sama dengan 5. Kemudian integer array A sama dengan size. Apa boleh, tak ada masalah. Point yang sama juga dia tetap size 5. Okay. Integer test negatif 10. Boleh ke? Tak boleh Size positif semua. Mana ada size negatif? Okey, ini pun salah. Ni okey Yang ni ada ke size array ada perubahan pula? Tak boleh Semua nombor bulat, right? Semua mesti nombor bulat. Size array nombor bulat, integer value. Tak ada perubahan. Dia tak ada nak bagikan kotak-kotak ni. Okey, ada kotak-kotak ni, tiba-tiba kat sini kecil sikit. Tak boleh. Dia semua sama ruangan dia. Dia total bilangan saiz ruang dia. Question 2. Ini question 2 ke? Assess it. Write simple statement to do the following. Declare an array alpha of 15 component of type integer. Okay, nama dia alpha. Ada 15 komponen. Type dia jenis integer. Ini contoh. Ni lah. Ni dah macam mana buat kelas? Ni macam mana? Integer alpha, size dia 15. Sudah dia tak cakap pun value masuk kan. Dia kata kat sini, set the value of 15 component of the array alpha to 35. Dia kata value of 15 component elemen tu lah ke 15. Bermaksud tolak 1 lah kan. Alpha 4. Ini ni yang kelima Okey, yang kelima. Elemen yang kelima, so
kotak yang kelima tu, so kita kena tolak satu lah So maksud value dia kita letakkan alpha 4 sama dengan 35 Kita set the value tu. Set the value and then component of array alpha to the sum of the 6 and 13 component of the array alpha. Ni kita buat proses tambahan kan. Dia kata kat sini komponen array alpha to the sum. Okay, berapa ni kelas? 9 kan? Kita assume kotak yang ke-9 tapi address dia sebenarnya yang ke-8 So kita macam mana? Alpha 8 sama dengan alpha of the 6. So 4 lah. 5 ni 6 okay, 5 campur 13 alpha 12. Faham set the value of fourth component of the array alpha 3 times the value of 8 component minus 57. Ini boleh buat Ini just trik-trik. Komponen yang keempat alpha tu adalah 3 kali ganda 3 times the value of 8 component minus 57. Maksudnya value yang mana ni? Value yang ke-8 tu okay, value nya adalah 3 kali ganda minus 57. 3 kali gandakan dulu ke tolak dulu? 3 kali ganda dulu kemudian tolak dengan 57. Simpan dalam fourth component. Okay. Ni maulah sekali output alpha so that 5 component per line are printed. Output alpha so that 5 component per line are printed. Ni guna loop boleh. Dia kata 5 component per line. Maksudnya paparkan 5 value dalam satu line lah. Okay kelas cara paling mudah kita boleh buat. Kalau per line kita just see out je lah see out. Kita contohlah 5 components. Kita ambil lah yang mula-mula alpha kosong. Dia tak boleh koma-koma dia tulis alpha kosong tapi dia nak satu line kan. Awak kena, kalau nak buat koma kena buat macam ni lah. Koma okay, see out alpha see out tak ada lagi. Terus alpha 1 okay. Kemudian ada lagi kod koma lagi. Boleh So sambung lah. Sambung. So nanti dia akan keluar lah nilainya. Contohlah dalam nilai alpha ni ada 1, 2, 3, 4, 5 Nulis nilai yang awal. So dengan keluar 1, 2, 3, 4, 5 So keluarlah per line printed. Boleh Tapi nak guna for pun boleh lah, tak kisah. Yang penting awak tahu cara nak guna looping. Input existing displaying array. Ni dia kelas. Dia lihat array kita sekarang. Apa dia buat ni? Kita ada main, kita ada I. Array kita berapa? Size size dia adalah 10 dia kosong tak ada value, masih lagi kosong. Alright, kemudian apa dia buat kat sini? For I mula daripada kosong I hingga 10, betul? Ini kaedah apa ni sebenarnya? Ini kita nak masukkan berapa value ke dalam array ni kelas? Cuba lihat mula ni. Dia mula daripada bila? Kosong sampai 9 kan? Kosong hingga 9. Maksudnya betul lah dia akan access every element of array ni. Kosong hingga 9. Apa value yang dia masukkan kelas dalam ni? Tengok. Okay, kita ada elemen array ni. Kita ada kosong, 1, 2, 3 kan? Ni saya buat sini je boleh Ni teruskan sampai 9. Okay, lihat loop yang pertama kelas. Loop yang pertama, loop. Apa yang dia buat? I ni berapa mula-mula? Kosong. Kosong bersama dengan kosong campur 20. So jadi berapa? 20 kan? Okay. So maksud
A kosong nilainya adalah 20. Boleh kelas? 20. Looping yang kedua, I jadi I yang berapa pula? Looping yang kedua, I1 sini ni I dia, elemen I1 sini jadi jadi 21. Perlu lagi nak congak lagi tak? So kita tahulah 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 sampai 29. Inilah content of array A. Boleh? Ni dia buat sini array A. Kemudian kat sini pula kelas. Ni dia dah masukkan ni kita inputting value. Kita inputting the value inside array. Adalah jawapan kat sini. Ni dah ada space sebelah ni Kita masukkan value dalam array. Nampak kita ada 20, 21, 22, 23 sampai 29. Alright, ini kita berjaya kat sini. Insert value array A10 start from 0 until A9. Okay, kemudian kita looping yang kedua pula. I tolak 1. I tolak 1 sehingga I besar pada kosong selagi sehingga I tolak kosong dan I tolak-tolak. Okey. Masa ni I berapa sebenarnya? I masa tu dah 9 tau, sebab dia dah keluar kan. Masa kat sini I 9. Dia tak ada buat starting kejap. Sorry. I 10 sebenarnya. Kenapa? Masa dia dah buat ni, dia dah plus yang baru kan? Memang dia buat 9 kali. Dia buat dia 9 kali. Cuma dia nak looping waktu tu, tengok masa tu I dah 10. Tapi dia buat lagi tak? Tak buat. Sebab waktu tu adakah 10 kurang dari 10? Tidak. Dia keluar. So I yang terkini adalah 10 waktu tu. Lepas tu kat sini dia buat I tolak 1. Sebenarnya kiri dapat 9 9. Jadi line 11 tolak I. 11 tolak I. Kat sini dia paparkan 11 tolak I bermaksud 11 tolak 9. Dia tolak 10 lah bermaksud 1. Jadi keluarlah 1 A I tolak 1, 10 tolak 1 9 kan? Dia paparkan. Sebab dia tak boleh paparkan I 10 dia mesti paparkan mula I 9. Dia paparkan sini I 9. Tengok ada tak? Next punya nota. Okay. So dia display dulu kat sini 29. Okay. Ni 11 tolak I ni line. Ni value dia lah. Paparan dia CR ada ayat line line 11 tolak 1 line 1 A ni 29 lah dengan paparkan 29 sama dengan ini A berapa? I 10 I 9 sama dengan I 10 tolak 1 ni A 9 lah 29 lah. So A 9 sama dengan 29. Line 1 A dalam bentuk A dia terangkan balik array itu array berapa guna value array itu sendiri. Ini array, ini value of array, ini element of array ke berapa dalam bentuk array lah So outputnya tak ada. Okay. So nanti dia keluar macam ni kelas, dia akan keluar macam ini. Line ada jarak line 1 double dot A 9 sama dengan 29. Okey. Ada slash n slash n ni keluar depan ni dekat line. Nanti kat sini keluar lagi. Line 2. Okey. So dia I tolak-tolak I 2 keluar A 8. Sini keluar 28. Nampaklah line tu ke bawah. Okey, itu cara kita display array dan juga access. Okey, access element of array dan paparkan dia. Semua guna for kan? Guna for. Okey, 1D array. Kita lihat 1D array.
1D array, elemen single array. Ni 1D standard lah ni, kita dah belajar tadi. Kita ada H5, bermaksud kita ada 5 kotak untuk simpan semua umur dalam nilai integer. Ni cara initialize value. Okey, ini kita assign values, assign size saja. Ini kita assign dia punya, ini kita assign dia punya apa, value on the spot. Right. Terus ini diulang balik tadi ini declare. Ini accessing array, pilih elemen dia. Okey, istilah lain kita panggil index. Kita boleh panggil elemen ke berapa ataupun dia punya index. Okey, index ke berapa. Macam inilah contoh. Kita access kosong, kita access 1, access 2. Kita nak see out boleh, nak see in pun boleh. Alright. Tu bezanya tu je lah. Ada square bracket. Multidimensional. Alright. Korang lihat ni So sekarang dia dah lain sikit. Dia dah ada array 2,3. 2,3 maksud ada 2 row, ada 3 kolom. Define dia macam ini. Contoh integer A 1,2. 1 baris 2 kolom. Jadi nilai yang dimasukkan macam inilah bentuknya. Macam Excel kan? Masuk macam ni. Ini kita nak access dia macam ni kelas. Nak access dia, kita tahu koordinat dia lah. Koordinat dia. Ini 2, 3 size. Contohlah sini kelas. Yang sini saya nak masukkan nombor 5 ni, nak tukar jadi nombor 7. Macam mana nak access? Ini cara access. Mana access? Ini. Ini size. Nak access yang ini How you want to access bawah ni. Kita lihat kat sini. Dia laju berapa? Laju 1. Jadi kita buat AR laju 1, kolom 1, sama dengan 7. Okey, kita access dia punya every row and column dia. Okey, kita definekan value terus. Macam mana? Ini cara dia. Lain sikit curly bracket yang besar ni kena ada. Cuma di dalam ni kita kena buat baris yang pertama dan baris yang kedua. Setiap baris ada kolom dia kan, 1, 2, 3. Baris yang kedua pun ada 1, 2, 3. Contoh kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara kita tulis, inilah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right. Contohlah kita nak buat ini. Saya nak buat satu array 2 kali 2. Saya masukkan 1, 2, 3, 4. Macam mana kelas? Array ni namanya A. Saya namakan macam mana? Integer A. Berapa saiz dia? 2 kali 2 kan? Saya sambung bawah Dia tak buat sini. Curly bracket dulu. Yang besar kan? Standard curly bracket yang besar tu kena ada. Yang pertama dia 1,2. Betul Koma yang berikutnya 3,4. Dapatlah 1, 2, 3, 4 ni. So, kita masukkan dulu yang baris pertama. Masukkan baris yang kedua So ni based on row lah. Ini row yang pertama, row kedua. Ini cara kita assign serentak. Kalau satu-satu macam mana? Saya nak masuk yang sini saja. Ni kan 01, sini pun 01 kan. So kita masuk sini, masuk kita nak tukar sini jadi 7. Kita letak A 0,0 nilai 7. Ini cara kita by ni lah, by individual location. Boleh Ini double array. Ini 2 dimensional. Multi-dimensional lah. Next. Okey, yang ni row dan kolom. Kita ada 2D array 2 dimensional. Baris dan kolom kita ada. Alright, kita ada 2 kali 3 kita ada 2 baris 3 kolom. Masuk ke sini kita dah ada 2 baris 3 kolom. 2 1 2 3. Okey, ini untuk total.
Kita ada A pula ada 10. Size dia 10. A untuk A pula ada 10. One dimensional Okey. Ada 10 lah. Okey, kemudian apa dia buat kat sini? Nampak ni. Dalam loop ada loop lagi. Boleh kan? Dalam loop ada looping lagi. Okey. Dalam kes ni awak lihat apa dia buat sebenarnya. Kat sini dia terlibat hanya untuk total saja. A terlibat tak dalam ni kelas? Ada tak A? Tak ada kan? So A ni bagi saya tak ada apa-apa pun Sebab apa dia kena buat dua loop? Tadi kan kita buat satu loop je sebab satu dimensional kan? Tapi ini ada dua loop. Kenapa dua loop? Sebab kita nak isikan lajur yang pertama, lajur yang kedua, betul tak? Kan? Kita nak isi. Tadi ini kita sekali pusing je. Tapi ini kena berapa kali pusing kelas? Kita kena pusing yang atas ni dulu. Atas ni dia pusing berapa kali? Sebenarnya mula dari bawah Kita mula dari bawah 01, 012. Kita mula dari bawah dulu. Sini 01. Jadi dia akan mula dari bawah dulu. Yang ini isi dulu yang bawah ni sebanyak berapa kali kena isi? 3 kali. 1, 2, 3. Lepas isi yang bawah kita naik atas pula. 1, 2, 3 kan? So looping yang besar berapa kali kelas? Looping besar berapa kali? Yang kecil-kecil ni 3 kali. Yang besar 2 kali kan? So yang 3 ni buat 2 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3 kan? So berapa kali dia buat 1, 2, 3, 1, 2, 3? 2 kali. Itu kita panggil looping dan looping. Tu tengok ini. Ini kita panggil looping. Betul tak looping ni 2 kali ini? 0 hingga 1 kan? Okay. First loop for row. Nampak ni? First loop for row. Row mana? Row kosong. Row 0 and row 1. Ni row kosong. This one row 1. Ni dia kosong hingga 1. Kemudian ini pula second loop for loop. Second loop for column. Column bila? Column kosong 1, 2. Betul Betul kat sini kosong sampai 2. J kosong sampai 2. Bukan 3 kurang daripada 3. Bermaksud sampai 2 sahaja. Jadi awak lihat kat sini looping yang pertama total IJ sama dengan 6 plus 2. 6 berapa nilainya? Fix tak 6 ni? Fix ke? Tak ada berubah. Nampak? Sebab sini ada 6 plus plus. Okay, apa dia buat kat sini? Bila looping yang pertama, apa dia buat looping pertama ni? Dia akan buat apa tau? Total I apa? I mula dari kosong, koma J berapa? J mula dari kosong juga. Maksud kotak kita ni 01, 0, 1, 2. Okey. Sini, mula dari sini dulu. Ni. Okey. Bermaksud total 0,0 sama dengan 6 apa? 1 campur 2. So sini jadi apa kelas? 3 3. Looping yang pertama, looping yang ni looping dalam ni looping yang masih lagi apa? I masih lagi kosong I masih lagi kosong sebab untuk J kena buat berapa kali kelas? J kena buat 3 kali. Lepas ni total kosong lagi. J berubah, J 1 pula. Bermaksud tadi 6 plus plus kan? 6 dah jadi 2. 2 campur dengan 2. So dia jadi 4. Sini 0, 1, 0, kolom 1, 4. Looping lah lagi sampai 4. 6 dah jadi 3 campur 2 jadi 5. Selesai. Habis habis yang looping yang pertama, yang looping yang dalam ni dah pusing 3 kali. Baru dia keluar di atas I plus plus. Barulah jadi second loop pula. Total I dah jadi 1, 0.
Dah kat sini pula fokus kat sini pula. Okey, masa tu tadi 5, so 5 dah naik campur 2 kosong, ada kosong ni kat atas kan, saya buat bawah, tak kisah mana lah. Okey. Sorry kosong balik sorry, kosong kat sini. Okey, 01. Dia kena rapat lah, kena rapat kosong, address kosong ni address 1 Okey, address ni kena rapat. Kosong pada atas, kosong pada tepi. Koordinat kan kosong paling rapat kan. Tapi kalau you mention address di sini tapi value you susun koordinat yang sama, tak ada masalah lah kan. Sebenarnya logiknya titik sini lah Kalau kita buat konsep graf pun mula sini adalah kosong kan. So kat sini kita titik mulanya kosong lah. Right. So ni 3, 4, 5 right. So sini 4 campur 2 tadi, 45 dah campur 1 kan. Jadi 3, 4, 5 1 kosong dia jadi 6 4 campur 2. So ini awak boleh run kod ni, awak tengok dalam C++ boleh run terus. Okay, kat sini ada jawapan dia. Ni dia keluar lah 4 campur 2 dan 5 campur 2 7. 4, 5, 6 nampak nilai 6 tu bertambah 6 daripada 1 jadi 2, kemudian jadi 3, kemudian jadi 4, jadi 5, jadi 6. Tapi tetap tambah dengan 2. Dapatlah nilai dia. So ini sebenarnya tak ada apa pun kan. Kalau kita tahu value awal dia, kita assign terus. Cuma ini kaedah macam mana kita boleh access every element dalam tu kan. Kita nak access every element, nak masukkan secara automatik serentak part guna looping, kita boleh masukkan apa-apa value. Untuk string ni lah kita tambah dah set value, kita letak je sama automatic dia. Kita boleh terus masukkan value ke dalam array kita ni, double dimensional array. Okey, selesai yang tu So kita lihat kepada string sebenarnya ni. Pasal tak sebenarnya orang buat macam ni, string name awak macam ni kan, Ahmad. Pernah buat tak sebelum ni? String macam kat matrik tadi tu kan. Awak terus assign kan. Awak rasa tak sebelum ni awak dah guna array kan? String name Ahmad. Okay, Ahmad. Sebenarnya awak ini kita cerita bab string lah sebab dia dah cover array kan. Kalau lihat sini, kalau lihat Ahmad ni seolah-olah dalam memori dia, dia simpan A, dia simpan H, simpan M, simpan MAD kan. Dia pecah-pecah karakter tu jadi satu string. Dan itu sebenarnya adalah array juga sebenarnya, right? Okay, string are actually one dimensional array of characters. Okay, terminate by null character. Jadi sebenarnya string tu dia single array single array, one dimensional lah, bukan double one dimensional array macam biasa. Cuma kat sini dia simpan character terminate by null 0. Ujung dia ada null 0. Inilah yang komputer tahu ini adalah string ke ataupun character array. Dia kat sini ada /0, so dia tahu ini adalah string. Okay, the character null 0 is dipanggil sebagai null character and used as end of marker because dia berbeza dengan real character yang yang sama-sama ni kita pakai lah. Alright, so jadi sistem tahu, dia akan baca, dia akan check kalau ada null kat ujung ni, so dia tahu ini adalah string. Alright, sebabnya apa tahu, kita boleh juga buat kaedah array seolah-olah macam string, tapi kita kena tambah kat ujung dia /0. Okay. So kalau lihat kat sini kelas, array ni size berapa kelas? Array untuk string ni size berapa? Size dia tak kotak dia 6 kan? Size array ni 6, tetapi boleh menyimpan string sebanyak 5 karakter saja. Okay, ingat sebab kita kena tolak dengan null 0 ni. Okay, kena tolak null 0 ni. So dia boleh simpan hello. Kalau high tak ada masalah. Kalau nak simpan lebih daripada hello tak boleh sebab saiz awak 5. Sebab kena reservekan satu ni untuk /null. Kita tengok detail lagi.
Okay, the end marker allow your program to read the array one character at a time and know that it should stop reading when it reaches the end of marker 0. Right. Jadi komputer, kenapa kena letak null ni? Supaya komputer akan tahu nak macam mana nak paparkan, nak baca dalam semua kandungan array ni, sebab dia akan cari /0. Pernah buat tak buat macam ini hari tu? String name macam biasa kan? Ali contohnya, Ali. Awak nak buat cout macam mana? Cout name. Cout name terus. Okay, cout name. Maksudnya komputer tahu ni array ni, tapi macam mana komputer boleh keluar juga Ali? Ada tak komputer buat for dalam tu? Ada tak komputer buat for looping? Tak ada kan? Tak ada. Ini kan tadi saya cerita apa tadi? Array apa tadi? String string name Ali. I will just straight to the point je. Cout name. Dia keluar Ali juga. Kenapa tak buat cout name kosong kan? Cout name 1 kan? Sebab kan ni array ni. Sebab itulah dia kelebihan dia. Okay, kalau kita define string, itu dia kata the program read the array one character at a time and know it should stop reading when it read the end of marker. Sebab dia dah ada /0 ni. Itu maksudnya. Okay, so komputer, kalau string, komputer terus kita define sebagai string, kita terus keluarkan direct lah cout dia punya nama string tu, sebab dia tahu sebenarnya dalam tu dah ada /0. Okay, the string stored this way as array character terminate base 0 dipanggil sebagai C string. C string. So dah ada mark 0 kat situ. Okay, kalau lihat ke sini, example number 1. Kalau lihat ke sini, character greeting greet lah, character greet 10 size dia. Kita masukkan character satu-satu, HELLO /0. Okay, dia akan jadi macam ini juga. Betul? Dia akan jadi macam ini, HELLO /0. Dia ada address. Ini saya cakap komputer sebenarnya ada address dia. Kita je refer pada 0, 1, 2, 3, 4. Kita tak tahu pun ni 3DF0 ni, ini komputer punya kerja dalam RAM. Dia tahu. So kita refer pada index saja. Okay, so this statement declare an array grids of 10 component of type character. Semuanya jenis apa? Character. Character grid 10. Kita masukkan value HELLO /0. Right. So dia kata because C string are null terminate. Mana null terminate tadi? Ni kita beritahu dia null terminate. Ni maksudnya null termination. Ni kita cerita pasal string Sebab apa string? Sebab string pun dia satu elemen of array. Dia guna kaedah array. Untuk khas kita gunakan teks lah. Okay, kalau kat sini kata can be stored, kalau hello awak ni size berapa, array awak ni 10 size dia. So bermaksud apa? Dia boleh simpan berapa sepanjang string kelas? 9 saja. Sebab satu reservekan untuk /0 tu. Nah, if you store a C string length 5 in grid, the first set component grid tadi use the last for left unused. Macam ni dan digunakan ini kebetulan panjangnya pun 5, HELLO 5. So sampai yang ke 5 ni dia dah slash sampai 6 lah 6 first 6 ni digunakan. So the left yang 4 ni tak digunakan, unused. Ada reserve lah kat sini. So bezanya ada kat situ ada /0. Ini cara kita define dia kita letak dia character short string ABC. Adakah sama kedua-dua ni? Adakah dia sama dengan cara kita declare yang ni? Sebelum ni kita buat macam ni kan, string name awak terus Ali terus
Ali pun boleh diguna kaedah string sebenarnya. Ingat tak sebelum ni kita buat karakter, boleh tak agaknya karakter name? Karakter boleh simpan satu je kan? Ali je lah, cuma macam mana solution untuk kita simpan nama yang panjang selain kita guna string kat atas ni? Masih lagi guna karakter. Itu maksudnya guna array, karakter name, letakkan size dia ni unlimited barulah kita letakkan Ali. Bermaksud kat sini apa jadi kelas? Sini jadi apa? Sini akan jadi 4 kotak L/I/0. Dia akan buat automatik Dia akan buat automatik /0 ni kat ujung sekali, mewakili string yang ini. Jadi adakah yang ini sama? Sebenarnya tak sama sebab kita lihat contoh dia. Okey, apa yang berlaku tadi? Kalau kita guna sini kita apa? Short nama dia short. Karakter short ABC, apa dia buat? ABC/0. Automatik sistem akan tambahkan string null null 0 sebab dia tahu ini adalah string concept. Kalau yang ini pula short ABC, dia hanya masukkan ABC saja, dia tak masukkan ni. Sebab kita masukkan one by one. Okay, itu bezanya Jadi adakah kedua-dua dia sama kelas? Tak sama, sebab ini ada null kat ujung dia. Okay, dia kata tak sama does not have /null /0 anywhere in array. So therefore statement not equal. Boleh? So kalau kita guna kaedah macam ini, dia terus paparkan, dia terus masukkan /null ujung dia. So consider the following initialization. Hello 6, ada hello, boleh masuk tak atas? Sama tak dulu ni? Agak-agak cukup tak? HELLO dengan /null sekali. Cukup kan? Hello ada berapa? 5 campur /null 6. So 6 cukup. Yang ini tak ada masalah, sama dia boleh muat sebab dia tak cakap size. Jadi dia tetap akan dapat ada 6 kotak, last kali nanti ada /null. Sini hello. Right? Adakah kedua-dua sama? Ya, sama. The both is equal Because kita tak set size. Satu tadi memang cukup untuk satu simpan null dengan satu simpan dia punya statement hello tadi. String function. Dan habis ni kita lihat pada string function. Ingat tadi yang saya cakap tadi, kalau math function apa dia? Math function kita ada power kan? Power A koma 2. Ini bermaksud apa? Contoh ni Z. A adalah 2. Bermaksud Z berapa kelas jawapan dia? Z berapa? Power A koma 2. Ni A 2 ni 4 sebab 2 kuasa 2 2 ni daripada sini. Yang ni A ni 2. So 2 kuasa 2 4. So ni kita tahu ini math function guna power. So untuk string pun dia ada function, cuma ni kena letakkan include string. Kalau math kena letak include apa kelas? Maths.h. Kalau string masukkan C string. So apakah function-functionnya? Okey, function-functionnya adalah string copy S1, S2. Ni maksud dia. Kita ada string 1, S2. Dia kata copy string S2 into string S1. Okey, kita boleh copy dia. Cepat tak? Dia terus copy terus content S1 ke dalam S2 ke dalam S1. Kan kita ada array kan? Kita ada array. Contohlah kat sini S copy string 2 ni string 2. Kita ada S1. S1 ni kosong. Dalam S2 ni ada Ali. Siapa dia buat? Dia copy terus dalam ni jadi ALI juga. Dia guna ayat string copy.
Kalau tidak, kita kena buat satu-satu, kan? A tahu ni, kita kena guna elemen dia. Elemen S1 apa? S1 kosong sama dengan S2 kosong. Betul tak? Dia nak bawa nilai ni ke sini, kan? Ni indeks ni 012. Ini pun indeks 012. Jadi leceh lah cara ni, nak 111. Jadi short form dia, shortcut dia, kita buat string copy S1 ke dalam S2. Sorry, S2 into S1. S2 into S1. Copy. Concatenate ni string S2 into the end of string 1. Concatenate dia apa? Concatenates. Contohnya kalau kita ada S2 ni, S2 Ali, okay, S1 high, contoh dia kata concatenate S2 into end of S1. S2 end of S1. So nanti dia akan jadi high Ali. Dia combine kan. Okay, concatenate ni dia combine kan. Nanti dia nak contoh. Okay, string length ni apa kelas? Untuk returnkan integer value berapa panjang pada S1. Okay, kalau S1 ni nilainya, value-nya high, agak-agak dia pulangkan berapa nilai ni? Length of string. High berapa length dia? 2 Dia akan pulangkan, returnkan 2. Jadi kalau saya buat integer length panjang sama dengan str length S1. Bermaksud S1 ni high sahaja. So high ni hi. Ada 2 sahaja, iaitu hy. Okay, dia pulangkan value lah. Length dia berapa? Length dia dapat 2. So length dia simpan 2 kedua. Sebab dia tahu panjang length ni, high ni ada 2. String compare. Compare dia compare kan. Macam awak nak buat compare password kan. Boleh guna teknik ni, string compare. Return 0 if S1 and S2 are the same. Okay, kalau dia return 0, dapat value-nya string compare ni sama dengan kosong. Bermaksud S1 dan S2 ni sama panjang, sama value sama value. Ali compare dengan Ali, dapat kosong. Tapi kalau dapat negatif, less than 0 if S1 kurang daripada S2. Length dia tu, S1 ni kurang daripada S2. Kalau dapat lebih daripada kosong, maksud S1 panjang daripada S2. Dia akan dapat value tu. Jadi senang cerita, kalau tak dapat kosong, bermaksud S1 dan S2 tak sama. Kalau S dapat nilai kosong, bermaksud S1 dan S2 adalah sama. Kalau dapat kosong. Okay, macam ni nak bandingkan kelas. Kita boleh guna string compare S1 S2. Kita buat macam ni Kita ada nilai string dia. Kita buat macam ni. Okay, if strcmp S1, S2 sama dengan kosong. Tu maksudnya. Kita boleh buatlah CR puts equal ataupun password correct. Kan? Kalau tak sama, maksudnya else CR not equal ataupun wrong password. Awak bandingkanlah password. Awak dah simpan, user masukkan password, awak dah ada password awak yang satu lagi, awak compare kan. So boleh guna compare, string compare. Kita ada string character, return a pointer the first occurrence of character S2 and S1. Return pointer the first occurrence of character. Okay, ini dia akan pulangkan pointer yang mana character S2 ni ada dalam S1. Dia cari character dalam S2. Kalau S2 ni S2 Ali. Kalau Ali A A Ali. A dia cari dalam string yang S1 ni ada tak A juga dalam ni. Okay? Kalau ada, dia akan pulangkanlah mana point kedudukan elemen dia yang merujuk kepada A tadi. String return pointer to the first occurrence of string S2 and S1. Dan itu balik pula lah. Okay. Return a pointer. Ini pointer kita belajar sebenarnya dia pointer dia point pada apa tau kelas? Address yang ini. Kan kita ada address yang ni, dia pointerkan ke point tu. So kita rujuk ke situ, kita tahu dia boleh tahu elemen ke berapa. Okey. Ini contoh string function kita lihat. Ingat kelas, kalau kita guna string, kita tambah string. Tadi kita cakap
string name. Terus letak kan? Ali, terus letak Tapi ini lain kelas, ini karakter. Lain kena ingat ini kita bermain dengan string juga, ni string tapi dalam bentuk array. Kalau yang ini array tak? Ini tak array. Ini terus kita define dia sebagai string. Kalau nak guna password pun tadi sebelum tu boleh kita boleh direct je. Contoh password awak apa? Password 1 2 3 password awak. Jadi kalau orang user masukkan key in password, key in jadi nak bandingkan macam ni kelas, boleh buat direct je. If password sama dengan key in. Ini direct sebab apa? Sebab ini password awak jenis string, key in ni pun jenis string. Awak boleh buat perbandingan direct. Tapi kalau jenis karakter dan array, kalau boleh buat macam ni kena guna teknik apa? String compare. Itu bezanya. Jadi bagi saya yang mudah, kau guna string. Sebab pernah buat sebelum ni kan? String nama, string metrik, in string pun boleh. Kan? Kita dah buat itu kan? Masukkan nama, masukkan metrik, dia boleh masukkan dalam terus dalam tu. Tapi nak gunakan karakter ni pun boleh kalau nak buat perbandingan. Okey, so kita lihat yang ni. Kita string 1 12 hello. Ingat dalam ni dia ada dalam memori tu dia ada slash kosong ni slash kosong. String 2 12 size 12 world. Hello world. Yang string 3 ni tak letak value tapi dia ada size dia 12 semua 12. Dia ada length. Kita lihat apa output dia. Ni string copy s. Okey. Dalam C++, tadi saya cakap guna string copy kan. Kalau tak boleh, cuba tambah underscore s. Sebab ada version C dia lain sikit. Dia ada yang tak jalan yang ni Ada yang tak jalan sebelum tu. Ada yang strcpy tu tak jalan. Kena tambah underscore s. Yang ni underscore s. Tengoklah mana satu. Ni maksudnya string copy string 3 ke dalam string 1. Okay, so maksud string 1 ke dalam string 3. So maksud string 1 apa? Hello. So ni dia jadi apa kelas? Dah jadi hello juga. Ni kaedah dia. Dengar cout, string copy string 3, string 1 ke dalam string 3, dia cout kan string 3 dapat hello kat sini. Hello. Yang ni pula string concatenate. Nampak dia gabungkan, simpan dalam string 1. So dia simpan dalam string 1. So dia gabungkan world dengan hello, dia gabungkan simpan dalam string 1. Dia jadi hello world. Itu concatenate nama dia. Length pula, length string 1 tadi dah jadi panjang kan. Dia bukan lagi 5. Dia dah campur dengan hello world, dia dah jadi 10 kan. Jadi hello world ni kira-kira dapat 10. So string length str1 ni apa? Hello world. So length dia berapa length dia? Length dia formula ni. Length sama dengan string length dalam kurungan str1. So keluarlah length dia bermaksud 10 integer 10. Okey, ini antara functionnya ajalah. Apa kegunaan length ni sebenarnya kalau awak nak buat dalam sistem awak ni? Contohlah awak nak masukkan password kan. Sebelum awak check password tu, mungkin awak cakap situ your password too short. Kan? Your password is not correct because too short. Password awak sepatutnya ada 8 huruf kan. Tapi masa tu awak masukkan 3 je. Cakaplah too short. Pendek sangat. Error, your password too short. Okey, awak compare dulu. Kalau cukup 8, barulah awak compare dengan password. Pernah tak awak buat daftar website masuk password pendek je? Pendek kan? Dia check dulu. Maksudnya kalau dia check okey, baru dia proses next. So boleh buat jugalah.
Kalau nak buat, kalau dia masukkan pendek, keluar your password too short. Maksudnya dia tahu itu salah. Itu elemen tambahan dah kalau awak nak tahu dia punya length dia. Okey, habis.